أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pasal baru faslun al-amru bisyai' yadullu ala al-amru bisyai'i yadullu ala husni ma'mur bihi. Idza kana al-ma'mur idza kana al-amir hakiman. Li'anna al-amra li bayani anna al-ma'mura bihi mimma yanbaghi an yujada. Faqtada dzalika husnahu. Ini tentang kita ada amir, kita amara, qiyamah kan. So yang memerintahkan ni ialah syariat, amirun. Ada Allah ataupun Rasul. Dan perkara yang diperintahkan kita panggil ma'mur, ma'mur bihi. Jadi setiap yang diperintahkan inilah amal ibadat kita lah kan. Ma'mur bihi, solat, zakat, som, puasa dan sebagainya. Ma'mur bihi, solat, zakat, som dan sebagainya. Jadi dia kata benda yang diperintahkan ni husnun lah, mislah benda yang bagus, benda yang elok. Lawan dia qabih lah, larangan. Jadi benda yang Allah perintahkan mestilah benda yang elok lah, bukan benda yang qabih. Jadi sekarang ni benda yang husn ni, adakah husn tu kerana logik, mana akal kita, akal manusia mengatakan benda tu elok, ataupun akal manusia tidak boleh mengenal pasti itu elok atau tak elok, tapi syarak lah, macam solat kan, adakah benda elok? Elok ke tak elok? Mana kita tahu kalau tidak kerana syarak kan? Ini yang diperselisihkan di kalangan ulama tentang ini lah. Cuma yang kadang-kadang benda ni disentuh di sini. Dan satu lagi tentang bentuk husn tadi. Bentuk solat tadi kan. Solat ke zakat kan, husn tu. So bentuk tu akan memberi kesan kepada jenis hukum. So husn ni pun akan ada pembahagian dia. Jenis mana, maknanya adakah husn binafsihi, ataupun dia husn tu kerana orang lain kan, li ghairihi. Macam solat contohnya. So dikatakan dia ni husn li nafsi ataupun li zatihi. Pada diri dia sendiri itu sudah ada makna husn kerana berdepan dengan Allah Ta'ala, takarub pada Tuhan. So benda yang elok lah. Yang pada diri dia sendiri tu. Kalau wuduk contohnya, so wuduk ni dia elok, tapi dia elok tu bukan pada diri dia sendiri, mana bukan pada zat dia. Kerana dia tu benda yang kalau sekiranya kita dah bersih dah, so kita pergi main air pula, so dia sejenis pembaziran. Kalau musim sejuk contohnya, so kalau kita kena pergi ambil air juga, artinya menyeksakan badan kan, maknanya kita pergi tabrik lagi, pergi menyejukkan badan kita lagi. Ataupun kita dah bersihkan, kita bersihkan lagi. Kan? So tahsil wa hasil, buat benda yang sudah terhasil. Ataupun idha'atul ma', dia akan menyebabkan pembaziran air. Jadi dia ni sendiri binafsihi bukan husn.
So dia husnul kerana solat. So solat ni maksud asal kan? Solat maksud asal. Jadi kerana solatlah wudu tu husnul. Jadi pembahagian yang macam ni akan melibatkan hukum yang tersendiri. Contohnya dalam masalah qada dan sebagainya. Okey, sekarang ni sambung. Amar. Okey, amar tentang sesuatu bisyai, contohnya solat sini. Memerintahkan untuk solat, memerintahkan zakat, memerintahkan wudu, memerintahkan puasa, yadullu ala husnil ma'mur bihi. Akan menunjukkan bahawa al-ma'mur bihi, maknanya benda yang diperintahkan itu solat tadi, adalah husn. Adalah perkara yang baik, bagus. Iza kanal amir, kalau sekiranya amir sini Allah Taala ialah yang bijaksana, hakiman. Kan, dari segi kebiasaan pun kita kata seorang yang memerintahkan ni, seorang tuan, seorang raja memerintahkan rakyatnya biasanya memerintahkan pada perkara yang baik-baik saja. So li'anal amra, kerana perintah. Apa maksud perintah? Perintah ialah libayani, untuk menunjukkan, menerangkan tentang anal ma'mura bihi, bahawa perkara yang diperintahkan itu ialah matlub, perkara. Apa maksud al-ma'mur bihi? Iaitu perbuatan yang fi'il yang dituntut untuk melakukannya, al-matlub. Ialah fi'il amar ni, perkara yang dituntut ni ialah sesuatu yang memang yang bagi an yujad, sepatutnya dijelmakan, diadakan, dibuat, yujada. So kalau benda tu sepatut kena, mestilah dari segi logiknya benda tu ialah benda yang bagus lah. So faqtadah, ini menuntut bahawa perkara yang diperintahkan itu ialah benda yang husnahu. So amar tu menuntut bahawa perkara yang diperintahkan itu ialah perkara yang husn. Ada tak bicara tentang pohon? Ni ada bawah sikit. So yang memerintah itu seorang yang hakim. Ialah maksudnya sahibul hikmah lah. Yang memerintahkan tu ialah sahibul hikmah. La ya'murun nas illa bil hikmah. So ni tak akan perintah manusia melainkan perkara yang ada kebijaksanaan. So yang bijaksana tidak memerintahkan dengan perkara-perkara yang bodoh. Jadi yang memerintahkan itu ialah syari'. Iaitulah Allah dan Rasul. Dan lepas tu, kalau ada perkara-perkara yang ijtihad, mustahil lah kan? Mustahil umat. Dan juga kadang-kadang tu, hukum fiqh tu dipilih oleh raja, oleh pemerintah. So dialah dianggap syari' di situ. Ulul amri di kalangan pemimpin, umat-umat ataupun sini boleh masuk pemimpin. Dan juga raja-raja yang ulul amr, raja-raja yang adil, ulama-ulama yang diulang balik yang sini kan, ulama-ulama yang an-nahl. So nahl yang diberikan anugerah lah. Ini bukan anugerah, bercanggahan dengan yang raja-raja yang zalim, yang bodoh, golongan yang bodoh. Okey, kenapa yaqtadi husnul fi'il ma'mur bihi? Kerana benda yang perintah tu kita anggapkan benda tu yang elok. Kerana perintah, maksud perintah ialah huwal at-talab, permintaan untuk dituntut yang melakukan perbuatan. Talab. Jadi hakim, seorang yang bijaksana, tidak akan meminta dilakukan perbuatan melainkan perbuatan tu ada hikmah dan ada maslahah. Dan ada hikmah, ada maslahah itulah nama dia husn. Ada keindahan, ada kebaikan. Okey, sekarang ni pembahagian husn lawan dia kubuh.
qabhu kan. So husnu wal qabhu. Qabhu ke qubhu kan? Wal qubh pun boleh, wal qabah boleh. So lawan husn ialah, so nampak cantik, qubhu wal husnu wal qubhu. Ada 3 makna. Yang pertama, al-awwal sifatul kamal. Sifatul kamal. Maknanya indah-indah ni, bagus ni maknanya yang sifat dia sempurna. Lawan dia sifat yang kurang, naqs. Maknanya ada yang boleh kurang seperti ilmu. So ilmu ni sifat kamal kan. Jahil sifat dia kurang, naqs. Samalah juga keadilan. Adil adalah sifat kamal, zalim adalah sifat naqs. Syaja'ah, berani adalah sifat kamal, jubun sifat naqs, penakut. Okay, ini pembahagian pertama, qubuh. Qubhi. Husnu wal qubuh. Yang kedua, dia mula amatun li ghardi dunyawi wa munafar. So dia ada agreement, maknanya dia sesuai dengan matlamat dunia. Yang ni maknanya akal kita memang kata dah lah, manakala ilmu ni memang dia kalau nak banding dengan jahil, mestilah ilmu ni sifat dia sifat yang cemerlang kan, banding dengan jahil. Satu lagi, indah ataupun tak indah ni, buruk ataupun ada hikmah tak ada hikmah ni, ialah bermatlamatkan gharz, masalah duniawi. Dan juga kubuh ni maknanya dunia tak terima dia. Duniawi tak terima. Tak ada kepentingan dunia lah. Wahadhanil maknayani kilahuma akliyani la syar'iyani. Kan, dua ni dunia, kepentingan dunia dan juga yang sifatul kamal ni. Ya, sifatul kamal, dua-dua benda yang akli kan. Bukan penetapan daripada syarak. Maknanya kalau syarak tak tetap tu memang ilmu tu satu yang diterima. Untuk kepentingan dunia, pentingnya jalan raya ke apa semua kan. Itu memang akan menerima untuk kemudahan orang. Itu memang akan diterima. Tak ada, bukan benda yang perlu turun daripada langit. La syar'iyyan. Ni sudah ittifaq. So yang ketiga, jenis perkara yang diperintahkan, dia melibatkan benda yang qubuh dan husn wal qubuh ialah istihqaqul madah. Kalau benda tu layak dipuji, benda tu layak diberi pahala, ajr was sawab, benda tu layak dicela dan dihukum, al-uqubah, layak diazabkan, yang ini diperselisihkan oleh ulama. Wa fihi niza'. Maknanya benda-benda hukum hakam lah yang Allah tetapkan tu ataupun syariat tetapkan tu, adakah asal dia macam anda kata tadi, asal dia tu memang akli dah, semua orang boleh terima, kerana syarat mari untuk menyatakan meluluskan dia. So ini akan jadi permasalahan mutakallim lah. So Asy'ari, Maturidi ada sikit perselisihan. So fa'indal Asy'ari, dia kata benda-benda macam ni kalau layak diberi pahala apa semua ni kan, solat apa semua tu kan, ini benda syar'i. Qalu innal af'ala kullaha kal iman billah. So bagi ulama-ulama, bagi yang berpegang dengan mazhab Asy'ari, so mereka mengatakan semua perbuatan kan seperti iman, kufur, solat, masalah agama ni kan, solat, zina dan sebagainya, maknanya ada yang husn, iman, ada yang qubuh seperti kufur, solat, husn, zina, qubuh dan sebagainya. Dia kata sebelum ditetapkan oleh syarak, dianya dah sama, sawasiyah. Semua sama. So laisa fi fi'lil istihqaqi tartibi, laisa fi fi'lin istihqaqu tartibi sawa. Dengan hanya melakukan perbuatan solat tu contohnya kan, adakah melayakkan dapat pahala lah? Kita pergi solat,
Sebelum syarat kata ni, yang ni yang kami terima. Dapat pahala. Kan? Jadi, laisa fi fi'li, dengan perbuatan tu. Adakah layak? Semata-mata perbuatan layak ditetapkan? Boleh pahala. Sama dah dengan zina tadi kan? Dengan buat zina, layak menerima iqab, punishment. Jadi syarak lah yang akan menetapkan, yang akan menjadikan dalam banyak-banyak amalan ni, ada yang layak diberikan pahala. So kalau layak, maka dia akan perintahkan. Fa'amara bihi. Sebahagiannya ada yang tidak layak, diberi punishment. So, syarak akan melarangnya. Sebab itulah syarak akan memerintahkan untuk melakukannya. Yang diperintahkan untuk yang diperintahkan melakukannya itu dipanggil husnun. Bawah husnun. Yang dilarang itulah baru dikatakan kubur. Dan sebaliknya. Walau yang kasal amru lan aqasa al-amr. Jadi fi zatihi, pada zat perbuatan itu sendiri tidak ada unsur husn dan hubub. Kalau kita tengok kepada aspek inilah bihadzal ma'na fil waqi'. Segi realitinya gitulah, maksudnya kalau takkanlah orang yang semayang kan, kita semayang kalau sebelum mari utusan menetapkan solat, so mana ada boleh pahala situ. Okey, kalau Maturidiyah pula indana. So bagi Al-Maturidiyah dan juga Mu'tazilah, dia kata walaupun perintah tu perintah berkenaan dengan syarak, larangan syarak, semuanya akli. Akliyun. Akli maknanya dari segi realitinya, waqi'inya, dia tidak bergantung kepada syarak, penetapan syarak. So dengan hanya perbuatan sendiri sudah ada unsur husnun, qubuhun, dari segi realiti, fil waqi'. Jadi bila i'tibaril mu'tabir, tanpa adanya pertimbangan daripada yang mempertimbangkan, kan? Ataupun tanpa adanya pertimbangan, tanpa adanya hukum daripada hakim penetapan bagi perkara-perkara yang sudah dikatakan husnun. Fima huwa husnun, yang akan diperintahkan oleh syariat. Dan juga yang kubuh, yang qabih, fima huwa husnun. Oh ni fima huwa, sini kena jadi hasanun lah. Fima huwa hasanun amara bihi syari' wa ma huwa qabihun naha anhu syari'. Okay, jadi apa peranan syari' situ? So dia kata li'anal amir, yang memerintahkan tu mestilah dia seorang yang mestilah yang bijaksana kan, hakim. So yang bijaksana tidak memerintahkan untuk melakukan perkara yang buruk, perkara yang mungkar. Jadi syarak, kerja dia hanyalah membuka kasyafa. Fasyari' kasyafa anil husn. So kita tak tahu ini sebenarnya husn. So dia buka anil husni, dan kita tak tahu ini qubuh. So dia buka qubuh. As-sabitaini lil af'al fi nafsil amr. Kan? Yang sabit bagi perbuatan fi nafsil amr, in reality. Umpama seperti doktor, kama ana tibba. So kedoktoran kan, tib akan membuka mana yang baik, mana yang mudarat. Sabitaini lil adwiyah. Kan? Yang sabit untuk beri obatlah, lil adwiyah. Untuk perawatan dari segi realiti. So dia buka lah kan. Dia akan beritahu.
Ini manfaat, ini tak manfaat. Walaupun benda tu bagus dah, tapi mudarat. Wa amma al-uqul farubbama tahtadi ila al-husn wal qubh al-waqi'aini ka husnus sidq an-nafi' wa qubh al-kizb ad-dar. Kalau akal saja kita pertimbangkan tadi, wa amma uqul, so kadang-kadang akal ni mendapat petunjuk. Yang ini baik, ini buruk. Contohnya, perkara yang sidik. Nah, itu masih tabi'i manusia kan? Sidik. Cakap benar. Ataupun bohong lawan dia. Ini mudarat dari segi realitinya manusia. Wakil. Manusia cepatlah. Akal tu cepat mendapat panduan. Tapi kadang-kadang rubama la tahtadi ilaihima. So akal tak boleh menentukan macam solat apa semua kan susahlah. Akal tu nak tentukan itu qabih, itu husn. So dibukalah seperti puasa kan. Lapar semata-mata. Tapi dia katakan dia tu husn. Ka husni som apa tu? Akhir Ramadan. Dan juga qubh lakin syara' kasyafa 'anil husni wal qubh al waqi'aini. So hanya syarak yang menentukan, yang buka okey yang ini bagus. Yang ni tak elok. Qubh saumi awali. So maknanya gini ke sini dengan sini kan. Padahal sini pun puasa juga kan. Sini pun puasa juga, tak ada masalah, sama-sama puasa. Tapi apakah yang menjadikan yang sini walaupun puasa akhir, walaupun puasa, tapi ini valid kan? Yang ni tak valid, hari raya. Jadi syarak yang akan tentukan larangan berpuasa pada hari raya. Yang ni disuruh puasa penuh pada bulan Ramadan kan? Sehinggalah hari akhirnya. Jadi ini semuanya melalui penetapan syarak. Mana syarak telah kasyaf, telah buka. Okey, apakah beza di antara kedua tu? Perbezaan antara dua mazhab tu. Wal farq baina mazhabina wa mazhab Mu'tazilah anna husnal af'al wa qubahaha indana la yastalzimu hukman min Allah Ta'ala. Mana yang ni yang Hanafi dan Maturidiyah, dia kata Allah tak semestinya lah melakukan penetapan tu. Di sisi Mu'tazilah wajib. Yujibul husn al-qubh al-hukm. Yujibul al-husna wal-qubha al-hukm. So hukum akan mewajibkan husn dan qubh. Mu'tazilah dengan Maturidiyah ni sama kan? Akli kan? Wa indana ma'asyiral Maturidiyah wa inda Mu'tazilah akli. Syari dia syar'i. Kemudian Mu'tazilah dengan Maturidiyah ni akli. Cuma tugas syarak ialah kasyaf je kan? Cuma sekarang ni nak bezakan yang grup sama ni, Maturidiyah dengan Mu'tazilah ni, ada beza tak? Ni beza ni lah. Beza sikit je. So dia kata akli, tapi syarak yang tentukan. So beza dalam grup yang sama ni, yang Mu'tazilah dengan Maturidiyah ni, beza dia. Okay, beza dia istihqaq dengan tak istihqaq je kan. So kalau Maturidiyah, penetapan hukum tu tidak lazimlah untuk Allah. Tak wajiblah. Cuma dia kata layak saja, li istihqaqil hukum saja. Kan? Bal yasiru mujaban min Allah li istihqaqil hukum min Allah Ta'ala alladhi la yujib. Biasanya Allah ni dia akan beri hukum kan. Tapi Allah tu mempunyai kuasa yang mutlak. So Allah ni biasa kalau dia tarjihkan, dia tak tarjihkan benda yang marjuh.
So dia kata li istihqaqan. La yasiru bal yasiru mujaban saja. Mujaban li istihqaqi. Betul tak? Bal yasiru. Okey, yang sini dia kata mana tidak lazim malzum lah, mana lazim malzum. Automatik kan dia kata kalau sekiranya kubuh dengan husn tu automatik, maknanya kalau husn dapat pahala. Kalau qabih dapat malzum ke? Qabih malzum tak? Hukum Allah Ta'ala. So dia kata la yastalzim. Kan? Cuma wajib tak wajib tu kerana li istihqaq, kerana Allah ni mempunyai kelayakan memberi hukum. Li istihqaqil hukum min Allah. Allah ni ada kelayakan memberi hukum, dan kelayakan Allah tu biasanya dia tidak mentarjihkan benda yang marju. Atas kebiasaan je lah, atas kebiasaan. Kalau Mu'tazilah memang wajib lah, maknanya kalau akal tu kata itu husn, kalau akal kata itu husn atau kubuh, maka dia layak menerima hukum sawab ataupun bukan sawab. So kana ni mungkin kana mana wahadasat lah kan. So kana tamah lah. So walau la syari', kalau tidak kana syari' dalam keadaan apa, perbuatan tu dah berlaku, hadasan, wafa'iluha, dan kalau tidak, dan juga pelaku perbuatan tu ada, lawajabat ahkam. Nescaya wajiblah hakam lah. Hukum tu kena wajib lah kan. Dah buat dah, pelaku pun ada. Fal fi'l soleh li ibahah. Jadi perbuatan yang soleh lil ibahah kana mubahan albattata. Mungkin dia nak kata gini, tadi kan Mu'tazilah kan dia kata. Mu'tazilah kata mana wajib kena kan. So wajib mana yang dari segi akal tu kata wajib, kalau husn boleh pahala, kalau kubur kena iqab. So dia kata kalau tidaklah kerana penetapan syarak. Syarak sepatutnya pilih. Tapi kalau Mu'tazilah tak, dia kata kalau sekiranya hukum tu dah okey, so Allah wajib kena lakukan, kena tetapkan pahala ataupun dosa. Yang kita pula dia kata semuanya bergantung kepada Mu'tazilah, semuanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada ma'mur bihi, bergantung kepada syari'. So kalau tidak kerana syari', nescaya akan semua benda akan jadi wajib lah. Benda yang elok jadi wajib. Betul tak? Jadi yang whole supaya tak jadi wajib tu ialah syari' lah. Sedangkan perbuatan tu akan sentiasa dilakukan kan. Perbuatan dilakukan, pelaku dia mesti tu ada. Contohnya dia fi'il yang soleh lil ibahah. Maknanya seolah-olah kalau Mu'tazilah tadi seolah-olah tak ada lah unsur-unsur ibahah ni. Jadi dia kata fi'il yang soleh tapi untuk ibahah, dia memanglah untuk mubah. Yang mubah ni maknanya dia tak ada lah unsur pahala. Sedangkan Mu'tazilah kata tadi kena wajib. Okey, sekarang ni pembahagian husn. Summa al-ma'muru, benda yang diperintahkan. Solat, zakat. Fi haqqil husn. Kalau dipertimbangkan dari segi husn tu sendiri ada dua jenis, nau'an. Yang pertama, perkara yang diperintahkan tu husnun binafsi. Pada diri dia sendiri, fi zatihi, sudah pun husn. Satu lagi yang nak kata tadi macam solat tadi kan. So solat fi zatihi sudah husn. Kerana dia tu pengabdian kepada Tuhan, mestilah perkara yang elok. Duduk diri depan, kalau dunia ni kita memperhambakan, merendahkan diri kepada Tuhan kita, raja kita, kepada pemilik kita contohnya kan. Tuhan kita kalau kita ni hamba, pun elok dari segi akal. So maksudnya fi zatihi tu dia elok. Yang satu lagi macam wuduk tadi kan. So wuduk sendiri sejenis pembaziran lah, nampak dia, tak ada faedah. Wa husnun, tapi dia husnun tu kerana solat. Kerana maksud dia ni bagus, maka sebab itulah dia husnun. Wa husnun li ghairi.
husn disebabkan oleh yang lain. Contoh, husn binafsihi. Fal husn binafsihi seperti beriman kepada Allah Ta'ala. So, pada diri dia sendiri itu sudah husn. Percaya kepada yang menciptakan kita, yang beri makan kepada kita, mestilah benda tu bagus kan? Dan yang memberi makan kepada kita kalau kita bersyukur, beri hadiah kepada kita, buat baik kepada kita, mestilah benda yang bagus kan? Husn. Syukur, berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Cakap benar. As-sidqi. Adil. Wal adli. Solat itu sendiri. Dan sebagainya. Solat dan juga perkara-perkara yang seumpama dengan solat, iaitu ibadat-ibadat yang dibuat kerana Allah Ta'ala. Khalisah mana? Yang khalis, pure kepada Tuhan. Al-khalisah, al-ibadat, al-khalisah lillahi ta'ala. So semuanya itu dianggap sebagai husn fi zati. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak buat pembahagian dari segi adat dengan suku. So kalau benda tu bagus, diperintahkan, so ada masa dia kita kena tunaikan dia. Ada masanya kadang-kadang takkan sakit pun, gila pun kena buat juga. Kalau kita gila ke, kalau kita pengsan ke kena qada ke tak kena qada ke, ini permasalahan. Kalau benda tu husn, kan? Lepas tu kita buat pembahagian. Jadi yang jenis macam ni, hukumnya macam mana? Fa hukmu hadzal naw. Hukum yang ma'muru bihi yang husnul bi nafsihi. Annahu idza wajaba 'alal 'abdi ada'uhu. Kalau yang elok ni wajib kita tunaikan ada'u. So la yasqutu illa bi ada'. Kalau dah diperintahkan benda yang baik ni, solat ni diperintahkan, bila diperintah kena buat kan? So zimmah kita tadi, bila dikirakan selesai, bila diperintahkan mana dia jadi tanggungjawab. Dia panggil zimmah. So bila kita kata tabriyah daripada zimmah, bebas daripada zimmah, dia panggil syukur lah. So tak akan gugur zimmah melainkan dengan menunaikan dia. Solat tu. Habislah tanggungjawab. Sebab perintah kena buat kan. So bila kena buat, tanggungjawab dia panggil zimmah tu. Bila bebas daripada zimmah. So dia kata, wajaba 'alal 'abdi ada'uhu. Wajib bila diperintahkan kena tunaikan jenis yang macam ni. La yasqutu illa bi. So perintah itu tidak akan gugur melainkan kena buat benda tu. Mana zimmah dia ni, zimmah hamba apa tu tidak akan gugur. Okay, yang ni pun bagi dua pula. Maknanya binafsi ni, usul binafsi bagi dua. Yang dia kata kena wajib, kena buat dan tidak akan gugur kewajipan itu melainkan kita kena buat benda tu. Itu pun untuk kes bagi la yahtamilu sukuta. So maknanya husn binafsihi ni, binafsi ni ada yang ihtimal sukut, ada yang tak ihtimal sukut. La yahtamilu sukut. La yahtamilu sukut, bagi kes yang la yahtamilu sukut anil mukallaf. Macam solat kan? Kalau solat ada ihtimal tak sukut? Adalah ihtimal, ada kes macam orang haid ke, nifas ke, kan budak ke, ataupun kita sendiri musafir ke, ada puasa contoh musafir, kan gugurlah dia punya makmur bihi dia tu kan, amal dia. Tapi kalau jenis iman ini boleh gugur tak? Tak boleh gugur. Tak gugur. So la yahtamilu sukut minal iman, mislil iman. Beriman kepada Allah ni kena berimanlah, dia tak ada ihtimal boleh tak beriman. Tapi ikrar lain, ikrar. Beriman tu lain, ikrar tu lain. Ikrar dah itu lisannya, tapi yang katakan iman dia dalam hati. So kalau ikrar ihtimalus sukut. Sebab tu dalam hukum fiqh kan, kalau kita dipaksa supaya mengucapkan kalimah kufur dalam hati kita, beriman, so kita tak dikatakan kufur. Sebab dia ada ihtimal, ihtimal boleh gugur. Yang dikatakan tak boleh ihtimal gugur ni adalah beriman dengan hati. Wa amma ma yahtamilu suquta, adapun yang husnul binafsihi,
tapi dia tak ada dia ada ihtimal untuk digugurkan. Contohnya solat, zakat kan. So zakat ada ihtimal sukuk bila nisab tu tak cukup. Tiba-tiba aja maknanya nisab kita tu hilang kadar dia tu di tengah-tengah jalan, maksudnya gugur tu zakat, kefarduan zakat. So wa amma ma yahtamilu sukuta fa huwa yasqutu bil ada. So dia dua gugur. Maknanya kalau solat tadi, bila kita kata kita bebas daripada perintah tadi, bebas bila kita menunaikan telah. Habis selesai solat, okey, habis dah tanggungjawab seorang hamba. Ataupun yang memerintahkan dia itu syarak memberi lesen untuk digugurkan dia, biisqatil amir. Macam haid, itu diizinkan oleh haid ke nifas ke, diizinkan oleh syarak. Musafir ke, kalau kes puasa kan. Okey, daripada ni ada ihtimal sukut dengan tak ada ihtimal sukut ni, maka ada timbul masalah furu'. Wa ala hadha, berdasarkan kepada ini. Dua tu apa? Ihtimal li sukuti ma yahtamilu sukut bil ada au bi isqatil amir. Yang yang ihtimal sukut dengan gugur dengan hanya melakukan perbuatan tu ataupun melalui lesen daripada amir. Qulna iza wajabatis solat. Solat diwajibkan bila masuk waktulah. Iza wajabatis solat fi awal waktu. Kemudian seseorang itu dia pun solat di awal waktu. So bila dia solat di awal waktu, maka gugurlah kewajipan dengan hanya dengan menunaikan solat tadi kan. So saqatal wajib bila ada. Ini masuk yang yasqutu bila ada. Okey, yang ataupun gugur saqatal wajib bi'tiradil junub. Dengan terdedahnya dia atau dengan berlakunya gila. Ini maknanya daripada pihak amil lah. Mana syarak telah memberi keizinan orang yang gila tak perlu solat. Orang yang haid tak perlu solat. Orang yang nifas tak perlu solat. Irma, orang yang pengsan. Junun wal irma. Ila sitti fi akhir waqt. Bi'itirar al-junun wal haid wal nifas fi akhir waqt bi'itibari anna syara' asqataha anhu. Okey, yang junun ni. So maknanya yang ni kita semayang di awal waktulah. Kita tunaikan. Baik, sekarang kita tangguhkan solat tu. So tangguh sehingga ke akhir dah. Di akhir tu tiba-tiba mari haid, mari gila. Tiba-tiba mari haid. Tiba-tiba beranak. Jadilah nifas. Di akhir waktu kan. So walaupun dia tak semaya sini, tapi di akhir tu, ini sebab kewajipan solat ni dia muassak kan. Waktu dia muassak, so boleh daripada sini sampai ke hujung. Misalnya di hujung ni dia tiba-tiba junun gila. So adakah dia kena qada? So kalau wajib, tadi kan dia kata syarak bi isqatil amir. So kalau amir syarak mengizinkan tak solat, so tak perlu qada lah. Cuma detailnya tadi kan bi'itibari anna syarak asqataha. Dan telah menggugurkan daripada yang mukallaf anhu. So adalah hadis-hadis yang menunjukkan tak perlu kan untuk orang yang gila, haid, nifas. Ketika wujudnya indah hadhil awari. Perkara yang mendatangi. So wala yasqutu bidaiqil waqt. Tidak akan gugur dengan kesempitan waktu tu. Kalau kita kira sepatutnya gugurlah hujung ni kan. So wala yasqutu bidaiqil waqti wa adamil ma'. Contohnya sini sempit waktu. Hatta yajibul qada iza fata. Sempit waktu nak semaya tak ada lah. So kira sepatutnya uzur lah tu kan. Tapi oleh kerana syarat tak menetapkan. Tak ada syarat kata kalau tak cukup waktu ada lagi 2 minit, seminit lagi kamu semaya, tak cukup kan.
So kena qada juga, mana wajib sebab syarat tidak menetapkan, kena kena lakukan. Kan? Wala yasqutu bidaiqi waqti. So sempitnya waktu itu bukan gugur, bukan uzur, bukan penetapan daripada syarak. Begitu juga dengan adamil ma', tak ada air untuk solat. Adakah maknanya itu menyebabkan gugur? Ada. Ada tu gugur ke? Tak gugur. Sebab boleh lagi tayamum kan? Syarat menetapkan tayamum. Ataupun solat, dalam solat tu tak ada pakaian. Adakah gugur dengan sebab tak ada pakaian? Tak gugur. Sebab masih lagi boleh sembahyang dalam syarat mengizinkan sembahyang dalam keadaan telanjang. Dengan kaedah-kaedah dia lah, seperti duduk, sembahyang dengan duduk, dan rokok dengan isyarat, sujud dengan isyarat, supaya tak nampak kita punya kemaluan tu lah, dan sebagainya. Cuma masalah fiqh ni dia detail sikit lah. Macam sini dia kata junun yang macam mana, igma' yang macam mana, diizinkan. Dia kata 6 solat, ila sitti solat, barulah diizinkan tak qada. Maknanya kalau 5 sehari semalam, wajib qada. Gila, tapi hanya 1 hari aja. Itu wajib qada. Sebab dia kira qillah. Itu masih sedikit. Bermula dengan 6 tu, dia panggil dah banyak. Sebab dia punya alasan haraj. So haraj dia memberikan kesusahan kepada mukallaf kalau nak tunaikan dia tu. So haraj ni bila berlaku? Bila kasrah. So kasrah bila dikatakan kasrah? So bila dia mutakarrirah. Bila dia berulang-ulang mari. Sebulan mari tu bila mari? So bila yang sehari semalam tu dah habis, kemudian mari yang baru. So mari yang baru tu dia anggap sebagai permulaan mutakarrirah. Sebab tu dia kata kena untuk qada, tak qada, kena dia anggap sebagai kasrah. Ini bermula pada 6 kali solat lah. Solat yang ke-6. Bermula dengan solat yang ke-6. Bikhilafin naum. So kalau naum, walau biqadari sit. Bikhilafin naum, walau biqadari saw. Kalau tidur biasanya dia tak panjang kan? Cukup sehari semalam aja. Maknanya tidur ni walaupun 6 hari ke, 6 solat ke, so kita tetap kena qada juga. Sebab dari segi adi biasanya tidur ni orang tak sampai lah sampai 1 hari. Ini tengok masalah furuk dia lah. Mana bukan gini saja hukum dia, terus usul fiqh ni terus kita buat hukuman. So nauk yang kedua, an-nauk tsani, ma yakunu hasanan biwasitatil ghair. Ini yang kedua, iaitu ma'mur bihi, perkara yang diperintahkan, dia tu hasan, husun dengan sebab faktor wasilah ibadat lain, al-ghair. Macam wuduk tadi kan, wuduk dengan sebab solat. Contohnya, wazalika mislu sa'i. Fas'au ila zikrillah, tu perintah kan? Fas'au ila zikrillah, bawah tu. Ini perintah. So dia ma'mur bihi. Tapi adakah sa'i tu, bersegera tu, dia fi zatihi husun? Tak kan? Dia kerana solat jemaat tu lah. Solat tu sendiri maksud. So dia lah yang husun. Jadi sa'i mendapat perolehan husun tu kerana solat. So fa inna sa'ya hasanun biwasitati qawnihi mufdiyan ila adai Jumaat. Kerana dia akan menyebabkan boleh menunaikan solat jemaat. Begitu juga dengan wudu. Fa innal wudu'a hasanun biwasitati qawnihi miftahan lis-salat.
So wuduk kan nama lagi miftah, kunci je. Dia bukan solat, dia kunci kepada solat. So dia alat untuk solat. So alat ni tak ada apa-apa dia melainkan kerana nisbah kepada rumah tu sendiri. As-solat. Okay, untuk yang now ni apa hukum dia? Dari segi furu'. Dari segi sukut tak sukut. Bila kita tunaikan. Wa hadha an-naw annahu yasqutu tilkal wasitah. Hatta anna sa'ya la yajibu ala man la jum'ata alaih. Okay, yang ni pula dia akan gugur dengan annahu yasqutu tilka. Macam tak betul ayat dia kan? Kan? Ni guna ya ni. Sini pula mu'annas. Patutnya taskutu lah kan? Kadang kita kata fiqh ni dia langgar. Bisuku lah, sepatutnya bisuku lah. Tak betul ni. Bisuku ni. Okey, yang kita tahqiq satu lagi dia kata memang ayat ni tak betul pun. So annahu yasqutu tilkas wasitah. Wasitah memang tak gugur pun. Yang kita bicara sekarang ni yang gugur ma'mur bihi kan. Sa'i ni, sa'i akan habis bila bisukutu tilkan wasitah. Maknanya ni sa'i ni solat Jumaat. Solat Jumaat. So bila solat Jumaat dah ditunaikan, maka sa'i akan habis. Gugur. Maksudnya contohnya kalau kita kena tangkap ke orang kan. Sini kita nak pergi solat ni, kita pun kena tangkap ke polis. So tangkap polis pun lepas kita. Polis kita lepas kita ni sukut tak lagi sukut. Sukut tak sukut lagi sa'i kita ni. Sa'i ni wajib tak wajib. Tengok solat tu lah lepas ke tak. So kalau solat tu belum ditunaikan, so sa'i valid. Wajib lagi kata kita. Baik, kalau solat tu dah habis dah, mana sukutlah sa'i kan. So maknanya sa'i sini, ma'mur bihi sini akan gugur bila sini sudah selesai. So hatta anna sa'ya la yajibu ala man la jum'ata. So maksudnya yang sebelah sini dia depend on sebelah sini kan. So kalau di sini tak ada langsung kewajipan, maka yang sini pun tak ada lah kewajipan dia. Sebab tu dia kata anna sa'ya la yajibu, sa'i tak bersegera yang tak perlu, tak wajib kepada orang yang tidak diwajibkan solat. Contohnya orang yang sakit. Solat Jumaat orang yang musafir. Tak wajib sa'i. Alaihi. Ataupun wala yajibu 'alal wudu' ala man la salata alaihi. Orang yang haid. Orang yang nifas. Wajib dah berwudu. Tak wajib. Sebab solat tak wajib. Sini. Wuduk ni kan dia depend on sini. So bila sini tak ada, maka sini tidak. Bila walaupun waktu solat tu dah masuk, sewaktu solat dah masuk kena berwuduk lah untuk solat. Tapi oleh sana solat ni tak wajib, maka tak wajib lah sini. So wala yajibul wudu'u ala man la salata alaihi. So masalah furuk lagi. Walau sa'a ilal jum'ah. Yang ni Ana sebut tadi. Kalau dia tengah pergi untuk sembahyang Jumaat, kemudian dia dibawa oleh polis. Fahumila mukrahan. So dia dibawa secara paksa ke tempat lain ataupun orang curi dia. Rompak, penyamu, tangkap dia, bawa kepada satu tempat ila maudhi'in akhar, dan tempat tu bukan masjid jami' tu, qabla iqamatul Jumaat. Sebelum ditunaikan sembahyang Jumaat. Maka yajibu alaihi sa'yu saniya. So wajib kena bersegera pula pergi. Sebab solat belum lagi tertunai kan. Wa kadzalika wudu' ba'da naqdihi. So kita ambil wudu, tiba-tiba batal wudu. So wajib kena ambil dah untuk solat tu sebab solat belum ditunaikan. Walau kana mu'takifan fil jami'. So kalau dia beriktikaf di
masjid jami. Sebab syarat dalam Hanafi ni, i'tikaf kena masjid, kena di masjid. So, kena masjid jami. Walau kana mu'takaf fil jami' fi masjid jami. So, dia i'tikaf di masjid jami'. So, masjid jami' itu akan ditunaikan semayang Jumaat lah kan. So, tak perlulah sebab dia dah berada di situ. Nak sa'i apa lagi? Ni walau kana mu'takaf fil jami' yakunu sa'yu saqitan anhu. So kalau dia dah berada di masjid, sebuah apa lagi dia? Dia sa'i, so gugur. 9 lihusulil maksud. Asal sa'i tu maksudnya hadir kan? Asal sa'i tu hadir ke masjid. So bila dia dah hadir dah, buat apa lagi kena sa'i. Dah takutlah orang ni nak beramal sangat dengan Quran kan. So Quran kata fas'au ila zikrillah. So dia pun pergi keluar masjid kan. Mari semula. Baru dah ada unsur-unsur sa'i. Okey, wa kadzalika serupa dengan sa'i itu juga lau tawadda'a fa ahdasa. Kalau dia dah berwuduk, kemudian tiba-tiba dia berhadas sebelum menunaikan solat, maka wajiblah dia berwuduk untuk kali kedua untuk tunaikan solat kerana maksud belum lagi dihadami husulil maksud huwa solat. Walau kana mutawaddian, kalau dia sudah berwuduk, man arada solat, nikih untuk orang nak solat lah ni. Orang nak solat, dia dah ada wuduk, inda wujubi solat. Ketika solat dah diwajibkan, maksudnya masuk waktu dah, la yajibu alaihi tajdidu wudu. Lau kana mutawaddian inda wujubi solat. So maksud inda ni bukan dia berwuduk ketika masuk solat. Maknanya dia ni sudah ada wuduk ketika mana masuknya waktu kan. Inda wujubi solat kan. Barulah kena dengan kaedah tu. So kalau dia dah ada wuduk ketika mana diwajibkan solat Jumaat kan. So bila dah wajib tu, bila masuk Jumaat tu, bila wajib, adakah kena sekali lagi? Bila masuk waktu lah barulah wajib kan. Tapi dia sebelum tu dia dah ada wuduk, so tak perlu sebab tujuan wuduk ni, asal wuduknya ialah li husulil maqsudis salah kan. Bila kita ada wuduk, so tujuan wuduk ni ialah untuk tunaikan benda ni. So selagi mana benda tak tunaikan benda tu, so selagi tu dia valid kan. Sebab tujuan dia untuk tunaikan benda tu. Jadi maksudnya benda tu ada lagi, buat apa nak terjadi? Sebab tu dia kata la yajibu alaihi tajdidu wudu. Wal qaribu min hadha. Wal qaribu min hadha. Dekat-dekat dengan masalah husnul li ghairihi ni. Maknanya ma'mur bihi dia husnul kerana faktor lain ialah hudud. Sebab apa dia kata dekat-dekat? Tak sama. Sebab yang ni jenis hudud ke, kisos ke, jihad ke, dia ni muttasil. Okay, kita ada tadi, ni ma'mur, yang ni ghair. So yang ma'mur kita tadi contohnya wuduk kan. Ghair solat. So wuduk dengan solat benda yang sama tak? Tak sama kan? So wuduk dengan solat kita panggil munfasil lah. Dia terpisah. Okay, sekarang ni jihad. Yang diperintahkan ni jihad sini. So jihad ni sama dengan wuduk. Dari segi dia bukan husun binafsihi. Jihad ni kan kena, kalau kita berperang, bunuh orang, banyaklah benda-benda yang merosakkan manusia ataupun merosakkan benda-benda kan dengan berjihad. Tapi dia husun kerana li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah dan juga menundukkan kekufuran yang mengancam keimanan, kekufuran, kufrah. Baik, sekarang ni apa hubungan jihad dengan i'la' kalimatullah? Muttasil, bukan munfasil.
Tak terpisah. Maknanya yang ni berlaku, yang ni tak akan berlaku. Yang ni maknanya dia sekali kan. Yang ni dua yang berbeza-beza kan. Yang ni sekali. Dia muttasil. Sebab tu dia kata hampir sama yang ni. Hukumnya hampir sama. So wal qaribu min hadha al-hudud. Hudud, sebab apa kita kata dia ni husnul li ghairi? Dia tu sendiri hudud potong tangan orang lapar semua kan. Itu mana itu merosakkan. Tapi hudud ni dia bagus kerana dia mengelakkan orang lain daripada buat perkara yang dilarang. Melarang perbuatan jurum, jenayah. Mana tak perlu kepada benda lain. Pakai dia aja. So qisas sama jugalah. Dengan qisas orang tak berani dah melakukan perbuatan jenayah. Sama dengan jihad tadi, jihad i'la' kalimatullah. So semua ni khusun kerana faktor lain lah kan. So fa'innal hadda, hukum hudud hasanun dengan perantaraan az-zajr. Menahan daripada orang lain buat jenayah. Anil jenayah. Contohnya, hak zina, hak minum arak, menyebabkan orang takut kan. Jihad pun sama juga. Jihad hasan dengan perantaraan daf'i syarri. So dia akan mengelakkan daripada keburukan kekufuran. So kufur kalau dia bermerajalela, so dia boleh menyebabkan orang jadi kufur, menentang keimanan dan juga meninggikan biwasitati daf'i satu lagi biwasitati i'la'i kalimatil haq. Walau faradna adam al-wasitah la yabqa dhalika ma'muran bihi. So kalau kita kata i'la tak ada kan? I'la tak ada. Makna dah tinggi dah. I'la'i kalimatullah tak ada. Mana di negara Islam, jihad apa lagi? Sebab maksud dia tak ada. So dia kata kalau kita andaikan wasitah tu tak ada sini. Kufur tak ada. Kalimah tak ada. Maka tak ada jihad. So la yabqa dhalika ma'muran bihi. Jadi hukum tu tidak lagi dikatakan ma'mur bihi. La yabqa ma'mur. Tidak wajib lagi jihad. Fa innahu laula al-jinayah la yajibul had. Kan? Sini jenayah kan? Kalau zina tadi, jenayah barulah had sini. So kalau tak ada jenayah, masa kan ada had. So walaulah jenayah, kalau tidaklah kerana jenayah, maka nescaya tidak berlakulah hukum had. La yajibul had. Tak wajib hukum had. Sama lah juga dengan kufur tadi kan? So kufur yang jenis menyebabkan al-mufdi, bukan mufdiyu al-mufdi. Hukum yang membawa kepada hirab. Masdar kepada harabah yuharibu muharabah. Lawan lah. So kufur yang melawan lah ni. Kufur ni kadang-kadang dia boleh sampai tahap dia melawan kan hirab. Kalau kufur saja-saja tak apa. Harabah yuharibu muharabatan kan. Masdar dia salah satunya hirab. Muharabatan wa hiraban. Tak kufur yang tak menentang kat gapo tu tak ada masalah. Kalau orang kafir duduk negara Islam, tak ada masalah. Kufur yang menentang. Yang menentang Islam. Hirab la yajibu alaihi jihad. Kalau tidak kerana ni, maka nescaya tidak wajib. Jadi ada kerana yang ni tak ada, maka tak ada jihad. Wallahu a'lam bissawab.